Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati penguasa masjid, tuan-tuan muslimin dan puan-puan muslimat, bersyukur kepada Allah malam ini kita dapat bertemu dan di atas ruang yang diberikan ini saya mengambil masa untuk membicarakan tentang satu perkara yang penting berkaitan agama kita, berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan tajuk yang telah saya beritahu kepada pihak masjid ialah tentang hadis Nabi SAW, satu warisan yang dipelihara oleh Allah. Maksudnya tajuk ini ialah tajuk sorotan sejarah yang ingin saya ajak tuan-tuan dan puan-puan bersama. Mic lagi. Yang kita akan soroti bersama dalam masa yang singkat ini, insya-Allah, agar kita sebagai seorang muslim dapat menyelesaikan persoalan dalam diri kita sebelum kita menjawab persoalan yang diajukan kepada kita tentang satu sumber dalam Islam, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan kuliah pada malam ini kepada 8 tajuk ataupun 8 isi penting. Semoga kita sempat untuk menghabiskannya, kerana masa kita sekarang tak begitu panjang antara maghrib dan isyak. Seperti biasa, kuliah maghrib di antara kuliah yang para penceramah dia kena kompreskan idea dia. Kalau tidak, jemaah dia akan resah sikit bila ustaz nak berhenti. Mic okey? Tak apa. Saya payahnya. Cabut tu. Dan saya pegang. Dia cabut kan. Nak baca tak? Tak usah pegang tak apa? Payah. Nak pegang tak? Pakai itu je. Pakai juga. Itu yang itu dapat sikit ni. Baru nak mula ada cabut mic. Dan dalam masa yang singkat ini saya letakkan 8 perkara yang perlu kita tahu sebagai seorang muslim tentang hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagaimana hadis ini sampai kepada kita. Bagaimanakah hadis ini satu warisan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal beribu tahun dahulu, terpelihara dan sampai kepada kita. Kadang-kadang di antara kita mungkin tidak terfikir untuk mempelajari tajuk ini, kerana mungkin di peringkat sekolah atau universiti kita tak diberikan pendedahan, dan kita baca buku dan mengikut kesesuaian kelapangan masa.
Apa yang saya beritahu ini ialah sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu dan boleh mengingatkan diri dan boleh memberitahu kepada orang lain tentang hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan bila timbul sebahagian keraguan yang dibangkitkan oleh mereka yang sama ada betul-betul anti hadis ataupun orang yang tidak tahu tentang hadis, kita boleh cari jalan untuk menjawabnya. Itu maksud saya. Mungkin tuan-tuan pada hari ini, pada malam ini mengharapkan kuliah yang lain, tapi saya berikan perkara ini untuk mungkin satu masa tuan-tuan perlukan maklumat ini, dan saya juga merasakan ia amat penting untuk diulang-ulang dalam kuliah. Mungkin Ustaz dia dah bercakap pada tajuk yang lain. Perkara pertama yang saya nak sebut daripada 8 perkara itu ialah, pertama ialah apakah maksud sebenar hadis Nabi. Hadis ini ialah menurut para ulama dalam buku-buku kajian hadis, ia adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan diri Nabi SAW. Kata-kata beliau, kata-kata baginda, perbuatan, sifat, perilaku, tutur kata, pergerakan, persetujuan, bahkan sehingga kepada senyuman, sokongan, dan setiap pergerakan yang berlaku, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dipanggil hadis. Ini berlainan dengan sebahagian yang mungkin menganggap hadis ini hanyalah sabda dan kata-kata sahaja, ucapan, teguran, nasihat, perintah dan larangan sahaja. Bahkan hadis ini melebihi daripada kata-kata sahaja. Kata-kata sebagaimana kita selalu dengar, Nabi bersabda, dibaca kepada kita oleh para ustaz dan ustazah kita dalam TV, radio dan sebagainya, ditulis sabda Nabi. Yang kita biasa dengar contohnya Nabi SAW diriwayatkan pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu dikira, diterima, diukur kewujudannya dengan niat. Kita kena jaga niat kita setiap amalan kita buat. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata. Dan ada hadis yang berbentuk perbuatan. Sahabat melihat Nabi bergerak untuk menunaikan solat, melakukan solat, pergi ke sana dan sini. Bahkan solat itu bagaimana Nabi rukuk, sujud, bagaimana Nabi mengangkat takbir dan sebagainya, perbuatan. Kemudian hadis berbentuk sifat-sifat Nabi. Nabi ini kulitnya, kata Anas bin Malik, kulit Nabi SAW laisa bil abyadil amhaq wala bil adam. Dia tidak putih melepak dan dia tidak juga gelap. Maksudnya warna coklat kegelapan, tidak. Kulit Nabi tidak putih melepak dan tidak pula gelap. Dia adalah abyad musyrab, putih kemerahan. Ini diceritakan kepada kita oleh para sahabat, dan kesemuanya dianggap hadis Nabi SAW. Dia berkaitan dengan diri Nabi. Dan ada juga hadis yang berbentuk pengakuan dan pengesahan, persetujuan, sokongan bernabi SAW kepada para sahabat. Semuanya dianggap hadis. Itu satu. Dan sebagai orang menyebut sunnah, sunnah ini juga kita merujuk kepada perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW, tak kira perbuatan atau kata-kata dan sebagainya. Mengapa perkara ini penting? Inilah kepentingannya, kerana ia datang daripada seorang Nabi yang mana Allah suruh kita mentaati beliau, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Bermakna setiap pergerakan, percakapan, perbuatan, sifat-sifat Nabi semua ini amat penting untuk kita. Dan para ulama telah menggariskan, ada yang hukumnya wajib diikuti, ada yang sunat diikuti, ada yang terpulang kepada kita untuk mengikutinya. Yang Nabi buat ini satu khazanah ilmu yang luas. Hadis ini banyak. Dan sebagai orang melihat hadis ini tak banyak, ataupun dia tak tahu banyak mana, kita boleh bagi gambaran dengan melihat buku-buku hadis yang utama. Tuan-tuan, saya rasa saya pernah dengar tentang hadis, ada buku hadis Sahih Bukhari. Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari yang meninggal pada tahun 256 Hijrah. Imam Al-Bukhari telah mengumpulkan hadis Nabi dalam buku dia yang disusun. Semuanya ada lebih kurang 7,500 hadis. Begitu juga Imam Muslim lebih kurang 7,000 hadis. Seorang lagi imam, sebuah lagi kitab Sahih Muslim lebih kurang 7,000. Kitab-kitab lain seperti kitab Sunan karya Imam Abu Daud ada lebih kurang 5,000 hadis. Kitab Sunan An-Nasa'i karangan Imam Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i ada lebih kurang hampir 6,000 hadis. Kitab Sunan Ibn Majah
ada lebih kurang 4,000 atau 5,000 hadis. Ada kitab Tirmizi, Sunan Tirmizi lebih kurang 4,000 lebih hadis. Kitab Musnad Ahmad, Imam Ahmad ada kitab Musnad hadis. Musnad itu lebih kurang 30,000 hadis. Ini antara jumlah yang kita boleh dapat gambaran. Kenapa dia banyak begitu? Kerana dia berkaitan dengan seluruh kehidupan Nabi. Itu maksud saya. Jadi kita kena betulkan benda ini kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada rakan-rakan kita yang mungkin belum tahu, kepada mereka yang baru nak mengenal. Kita beritahu kepada mereka hadis ini adalah segala gerak-geri perbuatan Nabi SAW. Bukan hanya ucapan, semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti tahu bagaimanakah hadis mula diterima. Hadis ini mula diterima, mula sekali didengari dan diterima ialah bermula daripada zaman sahabat. Sepanjang Nabi berdakwah 23 tahun sehingga akhir hayat Nabi kepada umur 63 tahun. Di sekelilingnya ialah orang-orang Islam yang digelar sahabat. As-sahabah ataupun sahabat ialah mereka yang pernah bertemu dan belajar dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan iman. Dan mereka ramai. Dan sebagai ulama mengatakan 100,000 lebih dan sebagainya. Tetapi yang kita kenali, yang masyhur, yang popular ialah seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 4 khalifah, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Abbas, Ibn Umar, isteri-isteri Nabi seperti Aisyah dan sebagainya. Ini semua sahabat Nabi yang berada di sekeliling Nabi SAW di Mekah sebelum hijrah dan di Madinah selepas hijrah. Mereka lah orang pertama, manusia yang pertama yang menerima hadis Nabi dan menyelamatkan ataupun memelihara dan menjaga. Ini kita kena faham betul. Sebab itu bila ada sebahagian fahaman yang mempertikaikan sahabat, yang menghina sahabat, yang mencerca sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat, kita kena faham betul-betul apa kesan di sebalik itu, apa tujuan di sebalik itu. Yang mula-mula terima hadis daripada Nabi ialah para sahabat inilah. Sebab itu fahaman yang salah yang berasal daripada luar Islam ingin mensasarkan sahabat ini, kita mesti kacau dan kita mesti jatuhkan martabatnya. Dalam Islam, sahabat martabatnya tinggi. Mereka lah yang memelihara Al-Quran dan mereka lah yang memelihara hadis. Dan Allah SWT mentakdirkan mereka lah penjaga agama. Sebab agama ini turun dengan Al-Quran itu. Nabi SAW bacakan Quran itu dan sebutkan hadis-hadis Nabi ini dan berikan contoh ikutan. Sahabatlah yang mula nampak, lihat, dengar, ingat dan amalkan. Maka sahabat, generasi sahabat amat penting. Tempoh masa zaman sahabat ni lebih kurang di zaman Nabi, campur lepas Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah. Sehinggalah kata para ahli sejarah, sehinggalah pada tahun 110 Hijrah. Tiada lagi sahabat Nabi selepas itu yang masih hidup. Daripada tahun 11 Hijrah Nabi SAW wafat, maka sahabatlah yang menjadi rujukan pertama. Terus sampai tahun 80 Hijrah, 90 Hijrah dah ramai sahabat yang meninggal. Sahabat yang akhir sekali meninggal ialah pada tahun 110 Hijrah. Dan nama dia ialah Amir bin Wathilah Abu Tufail, gelaran dia. Amir nama dia, bin Wathilah gelaran dia Abu Tufail. Para ahli sejarah dan para ulama hadis merekodkan benda-benda sebegini yang kadang-kadang kita tak tahu tempoh sahabat sampai bila. Dan Abu Tufail ini semasa zaman Nabi dia kecil. Sahabat Nabi tidak semuanya sama umur. Mereka seperti kita, ada yang tua belajar dengan Nabi, ada yang sebaya dengan Nabi, ada yang muda, pemuda, remaja, ada yang kanak-kanak. Maka Abu Tufail pernah melihat Nabi dan dia pernah menyatakan Nabi ini kana abyad malihan muqassada. Nabi itu aku pernah lihat dia. Dia adalah putih dan dia adalah indah dan elok dan sederhana tubuhnya, tidak lebih dan tidak kurang. Itu kata Abu Tufail yang melihat Nabi SAW. Dialah sahabat yang paling akhir hidup. Dan bermula zaman sahabat itulah lahir satu lagi, iaitu poin saya yang ketiga, satu lagi generasi yang memelihara hadis Nabi, iaitu generasi yang kita panggil tabi'in. Yang kita biasa baca doa menyebut ala sahabati wat tabi'in. Tabi'in ini apa? Murid para sahabat, murid-murid para sahabat. Mereka pernah bertemu dengan sahabat Nabi,
tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Mereka ialah para ulama, para muslimin yang belajar dengan para sahabat. Dan mereka belajar sehingga mereka dapat dalam jumlah yang ramai, sehingga mereka dapat menjaga dan memelihara Al-Quran dan hadis yang disampaikan kepada generasi selepas itu. Yang saya beritahu ni adalah kronologi perjalanan macam mana hadis dan Quran sampai kepada kita. Walaupun kita cakap pasal hadis malam ni, tapi Quran pun dalam masa yang sama melalui perjalanan yang sama. Hadis Nabi didengari oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada generasi para tabi'in. Ini ramai. Maksudnya ada sahabat yang hafal banyak hadis, dia beritahu banyak. Ada yang sampai sikit, cakap sikit. Ada yang hafal sederhana, dia beritahu sederhana. Zaman berzaman sampai zaman tabi'in tadi. Zaman tabi'in lebih kurang bermula pada tahun, ataupun ramai tabi'in itu dan berkembang dan gemilang itu, dan lebih kurang sampai kepada tahun 140 Hijrah. Lebih kurang sampai zaman 140 Hijrah. Daripada zaman Nabi sampai zaman sahabat, sampai 140 Hijrah. Ini zaman sahabat dan seterusnya tabi'in. Kita sekarang 1400 lebih. Yang kita cakap itu adalah 140 Hijrah lebih. Itu jarak antara kita dengan mereka. Dan hadis terpelihara zaman tabi'in diambil daripada sahabat. Baik. Poin yang keempat, bagaimana hadis dijaga dan disampaikan. Bagaimana hadis dijaga? Hadis didengari oleh para sahabat, dan poin yang keempat itu ialah para sahabat kebanyakannya menghafal hadis-hadis tersebut. Dia hafal hadis-hadis tersebut. Dia hafal kata-kata Nabi. Dia hafal Nabi buat apa, bagaimana Nabi buat ibadat, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi bercakap, apa Nabi makan, apa Nabi minum, bagaimana Nabi tidur. Sahabat-sahabat yang ramai ini, keseluruhan mereka telah ditakdirkan Allah menjadi pencatat ataupun penghafal perbuatan Nabi SAW. Ada sahabat yang jarang-jarang jumpa Nabi sebab sibuk, maka dia hafal apa yang dia ingat. Ada sahabat Nabi yang sentiasa dengan Nabi, seperti para isteri baginda juga dianggap sahabat, dan juga seperti sahabat-sahabat yang menjadi khadam, pembantu dia, seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini semasa Nabi wafat umur dia lebih kurang 11 tahun. Dia berkhidmat jaga Nabi di Madinah 10 tahun. Dan dia meninggal pada tahun 92 Hijrah dalam keadaan umurnya mencecah 100 tahun. Anas bin Malik. Sahabat-sahabat yang sebegini rapat dengan Nabi, seperti Abu Hurairah lagi, seperti yang lain-lain lagi, mereka menceritakan dengan detail apa Nabi kata, apa Nabi buat, apa yang Nabi lakukan. Bayangkanlah seramai-ramai sahabat itu masing-masing menghafal dan menjaga maklumat tentang Nabi. Tidak heranlah mereka semuanya berjaya menyampaikan kepada tabi'in tadi semua hadis Nabi SAW. Kalau kita tak faham mereka ramai dan mereka buat benda begitu, kita akan heran bagaimana hadis Nabi yang banyak boleh dihafal oleh seorang sahabat ataupun dihafal oleh seorang tabi'in. Ini satu fahaman yang salah sangka. Sahabat ramai, ribuan sahabat, mereka menghafal dan mengingat pelbagai aspek tentang Nabi. Mereka sampaikan juga secara beramai-ramai, masing-masing mengajar kepada para tabi'in selepas Nabi wafat. Dan para tabi'in juga ramai. Dilihat di Kufah sahaja, Kufah ni bandar di Iraq, Kufah, bandar Kufah, dilihat di Kufah sahaja ada lebih kurang 4,000 pemuda menuntut ilmu hadis secara sepenuh masa. Di satu-satu bandar yang besar, ribuan penuntut ilmu yang belajar dengan sahabat. Bermakna setiap sahabat yang ribuan tadi ada murid, setiap orang itu ada murid-murid yang ramai. Itu cara saya nak bagi tahu supaya kita faham bagaimana hadis itu sampai kepada kita. Kita berada di zaman sahabat dan tabi'in. Baik, sahabat menghafal hadis. Ada orang dia keliru sebab dia baca buku anti hadis. Dia keliru bagaimana sahabat boleh hafal banyak hadis. Sedangkan dia kata, ustaz, saya pun Quran pun tak hafal, surah pendek pun saya ingat, saya hafal pun saya lupa, qul ya ayyuhal kafirun pun tak jumpa jalan hujung. Tu wa ana a'budu ma abattum wa ma ana a'budu ma abattum wa la antum a'budun, tak jumpa hujung. Surah Al-Kafirun.
Jadi kalau surah yang panjang tak ingat. Surah Yasin nasib baik ada orang mula kita boleh sambung. Jadi macam mana sahabat boleh hafal banyak hadis? Jawapan dia ialah pertama, bukan semuanya hafal kadar yang sama. Ada yang hafal banyak, ada yang hafal sikit, ada yang hafal sederhana. Itu jawapan kita yang pertama. Yang kedua, bila mereka kasih kepada Nabi, maka mudah untuk mereka ingat apa Nabi cakap dan apa Nabi buat. Kalau kita ingat kepada mak ayah kita, kita masih ingat apa dia kata masa kita kecil. Kalau kita sayang kepada guru kita, kita ingat apa dia kata. Kalau kita sayang kepada seseorang, kita ingat apa yang dia nasihatkan kepada kita. Bayangkanlah Nabi dan sahabat, betapa kasihnya sahabat kepada Nabi SAW. Setiap gerak-geri Nabi dilihat dan dihafal, diingat kerana kasih kepada Nabi SAW. Sebab itu para sahabat melihat setiap gerak-geri Nabi. Sehingga bila Nabi wafat dan meninggal, para tabi'in tanya sahabat, apa Nabi buat, apa Nabi makan, apa Nabi cakap. Mereka sebut dengan penuh kasih dan sayang. Aisyah isteri Nabi radhiyallahu anha pernah dihidangkan makanan ataupun dikeluarkan makanan untuk makan. Kemudian dia teringat Nabi pernah makan roti yang kering, makanan yang kurma yang biasa, makanan yang sederhana. Dan dia cerita kepada orang yang ada di depan dia yang makan bersama dia dan dia menangis. Ini cara mereka ingat Nabi. Bukan dia ingat Nabi hafal macam kita hafal nak masuk exam, peperiksaan. Dia ingat Nabi kerana dia kasih kepada Nabi. Bila dia nak semayang, dia ingat Nabi angkat takbir, dia terbayang wajah Nabi. Bila ada sahabat yang semayang belakang sahabat yang lain, contoh dalam Sahih Bukhari ada hadis di mana seorang sahabat solat di depan, ada sahabat solat di belakang. Dan ada juga tabi'in yang solat. Maka sahabat di belakang lepas semayang dia kata apa? Solat itu macam solat Nabi dulu. Maka dia sentiasa ingat apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sekadar mampu. Abu Hurairah semasa Nabi hidup, beberapa sahabat Nabi, semasa Nabi hidup, dia amat bersungguh untuk hafal hadis Nabi, tapi dia lupa masa tu. Dia hafal lupa, hafal lupa. Kita biasa lupa hafal. Dia hafal lupa. Kita hafal lupa, betul baru nak hafal. Dia hafal dan hafal. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata terlampau sayang kepada Nabi, dia risau takut nanti dia lupa, dia jumpa Nabi. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan sebagainya, kitab ni. Dia kata, wahai Rasulullah, aku hafal hadis dan aku lupa. Maka Nabi doakan dia. Nabi minta baju ataupun kain yang letak di atas bahu dia, bentangkan, dan Nabi buat tangan begini, dua, dan Nabi curahkan. Tapi tak ada apa-apa, tak nampak. Berorang tengok, tak nampak. Tapi 3 kali Nabi curahkan ke dalam kain yang dibentangkan tadi. 3 kali Nabi berhenti dan Nabi kata pakai balik kain. Dan dipakai itu, dia kata selepas itu aku tidak lupa walau satu huruf. Dan orang tes Abu Hurairah selepas Nabi wafat dan meninggal. Ada orang sahabat-sahabat dan tabi'in yang tes hafazan dia. Dan mereka kata dialah antara yang paling kuat hafazan. Doa, kasih kepada Nabi. Dan mereka sentiasa berbincang tentang Nabi. Selepas Nabi cakap satu benda, mereka bincang. Di siang hari mereka mendengar Nabi berkhutbah. Di malam hari mereka berbincang apa yang Nabi khutbahkan. Sebab itu sahabat-sahabat yang seramai itu, ribuan itu berjaya memelihara dengan takdir Allah, memelihara semua hadis Nabi SAW. Apa yang mereka buat supaya mereka hafal dan pelihara ini? Mereka ingat pesan Nabi bahawa kita perlu sampaikan yang baik kepada orang lain. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah yang hadir, yang tahu, menyampaikan ilmu itu kepada yang tidak hadir, yang tidak tahu. Dan Nabi mendoakan pula dalam sebuah hadis yang lain riwayat Imam Abu Dawud dan sebagainya, naddarallahu mra'an, semoga Allah memberi cahaya kepada seorang manusia, seorang muslim, seorang muslimah, sami'a maqalati, dia mendengar hadisku, fa wa'aha, dihafalnya, difahamnya, fa hafizaha, dihafalnya, fa ballaghaha, dan disampaikan. Maka mereka selepas Nabi wafat, mereka tahu tanggungjawab. Mereka dah pun berjaya simpan dan jaga hadis Nabi. Maka tinggal satu lagi perkara, sebarkan kepada murid mereka, iaitu para tabi'in tadi. Dan para tabi'in tidak pernah jemu mencari sahabat, bertanya sahabat dan menghafal hadis Nabi SAW. Baik, itu hafazan para sahabat. Dan hafazan itu dibawa kepada
para tabi'in. Dan hafazan ini dalam Islam, hafazan adalah penting. Sebab tu kita kalau ada anak, kita hantar dia hafal Quran ataupun hafal benda-benda lain. Tak mampu tak apalah. Kita pun kalau kita faham ilmu itu ialah ilmu yang dihafal. Sebagai ulama kata, ilmu kita ialah ilmu yang berada dalam hati kita. Bila kita jatuh dalam laut, ilmu itu berenang bersama kita. Itu ilmu. Kalau kita simpan ilmu kita semua dalam buku, buku itulah yang kita kena jaga. Hilang buku, hilang semua. Dalam hadis hilang, habis. Dalam laptop hilang, habis. Dalam handphone, dalam tablet, ilmu kita. Dalam komputer, dalam internet. Ini semua bukan ilmu kita. Kita jaga dia. Tapi ilmu yang sebenar dalam hati kita, dia jaga kita. Sebab itu orang yang hafal, dia adalah lebih baik daripada orang yang tak hafal. Sebab itu kita jangan pandang rendah hafazan. Dan saya, bila saya baca beberapa buku ditulis oleh penulis Eropah dan Barat, mereka memuji tamadun Greek, tamadun Rom, kerana banyak hafal maklumat. Dan mereka tak tahu bahawa Islam lebih dahulu mengajar menghafal. Hafal maklumat ni penting. Kalau kita nak cuba benda-benda ni, kita boleh cuba. Otak kita mampu menghafal. Sikit atau banyak, dia mampu. Baik. Cuma timbul satu persoalan lagi di kalangan orang yang tak faham sejarah hadis. Dia kata, boleh ke sebanyak itu, seramai itu, ataupun sebanyak-banyak hadis itu dia hafal semuanya? Jadi kita bagi tahu maklumat yang penting. Perkara yang kelima, malam ni poin saya yang kelima, iaitu para sahabat dan tabi'in dan ulama selepas mereka seterusnya telah mengetahui bahawa hafazan boleh terganggu dan lupa. Kita mungkin ingat benda tu pada satu masa, kemudian masa selepas itu kita sakit, kita lupa, atau kita tua, kita lupa, atau kita lupa untuk ulang kaji dan lupa. Maka mereka telah berhati-hati dan mereka buat satu perkara yang paling penting dalam sejarah hadis, iaitu penulisan hadis. Di zaman Nabi sendiri pernah ada seorang sahabat datang jumpa Nabi, dia nak tahu dan dia nak khutbah itu dia hafal, tapi dia tak kuat ingatan. Nabi kata apa? Uktubuh, tulis khutbah itu bagi kepada dia. Bermakna di zaman Nabi telah berlaku keizinan untuk mereka yang perlu menulis hadis. Walaupun ramai yang hafal, ingatan mereka kuat dan mereka juga kasihkan Nabi dan mereka ada seluruh kekuatan untuk hafal. Macam orang Arab zaman sekarang, saya masih ingat masa di Jordan saya belajar, orang Arab memang nak masuk exam, dia hafal satu buku. Kita orang Melayu hafal poin. Dia hafal buku, satu muka surat, dua muka surat, tiga muka surat. Walaupun lepas exam dia lupa, tapi dia boleh jawab soalan macam dalam buku. Markah penuh. Itu orang Arab zaman sekarang. Yang macam-macam cerita ada zaman sekarang. Tapi zaman Nabi dulu, para sahabat yang begitu hebat, hati mereka bersih, suasana pun bersih, mereka hafal banyak. Tetapi diizinkan, itu yang penting. Di zaman Nabi pernah diizinkan kepada sebagian sahabat untuk menulis beberapa hadis. Kemudian lepas Nabi wafat, penulisan itu makin bertambah. Di zaman sahabat dan tabi'in makin bertambah. Penulisan adalah satu sistem backup plan, satu sistem untuk menyelamatkan maklumat. Ramai ulama mula menulis hadis. Tetapi saya nak beritahu benda yang paling penting dalam sejarah penulisan hadis, mereka tidak tulis untuk sebarkan kepada orang. Dia tulis untuk diri dia. Dia hafal hadis dan dia tulis. Dia simpan dalam rumah dia. Dia tak ada nak jual ke, nak hantar syarikat kalau cetak dapat royalty, tak ada. Ini zaman dia buat untuk backup plan. Macam kita ada nota, kita tulis, kita seorang aja faham. Dan kita simpan. Dan nak exam kita buka balik dan kita cuba ingat balik. Di zaman tabi'in terlalu banyak yang sebegini. Mereka tulis, simpan. Tulis, simpan. Akhirnya di zaman selepas zaman tabi'in, masuk ke zaman yang saya gelarkan sebagai zaman imam-imam mazhab, iaitu zaman 140 Hijrah ke atas sehingga turun di hujung kurun pertama dan hujung kurun di awal kurun kedua. Ini zaman imam-imam mazhab. Ramai ulama, terlalu ramai, bahkan hampir ke semua muhaddis yang hafal hadis, mereka turut serta menulis hadis. Termasuklah 4 imam mazhab kita. Sejarah sampai ke imam mazhab, 4 imam mazhab kita, mereka semuanya juga adalah ulama hadis yang menghafal
dan menulis hadis sebagai sistem untuk menyimpan maklumat. Bermula dari Imam Abu Hanifah, itu mazhab Hanafi yang meninggal pada tahun 150, dia ada hadis yang ditulis dan simpan. Kemudian Imam Malik bin Anas, mazhab yang kedua tertua yang meninggal pada tahun 179 Hijrah, mazhab Maliki, Masya Allah dia ada simpan banyak hadis dan dia banyak tulis buku untuk orang lain baca juga. Mazhab yang ketiga tertua, mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun, yang lahir pada tahun 150 dan meninggal pada tahun 204 Hijrah. Dia adalah imam hadis yang terkenal dan dia menulis dan menyimpan hadis dan menghafal hadis. Kemudian imam mazhab yang paling muda, mazhab yang paling muda ikut sejarah, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, mazhab Hambali, dia menulis hadis dan menghafal hadis dan semuanya ada direkodkan. Zaman kegemilangan itu ialah di zaman itu bila mana semua ulama hadis menghafal dan menulis hadis. Itu penulisan. Sampai hari ini kita tak tulis lagi, kita type, kita cetak, kita photostat, kita download. Ada lagi yang tulis tangan ada. Bila lepas tu dia tulis balik dalam komputer. Zaman dulu, tuan-tuan bayangkan tulis 7,000 hadis dengan tangan, 10,000 hadis dengan tangan. Kita hari ini anak-anak kita, bahkan mungkin kita masuk exam tulis esei, baru satu muka surat dah lenguh tangan. Lupa makan ubat, lenguh tangan. Tulis tak rasa pen, kebas tangan. Sebab tulis baru satu muka surat. Bayangkan usaha mereka, kesabaran ulama' di zaman itu, kegigihan dan ketahanan dia untuk menjaga hadis, menulis dan menjalin. Baik. Dan penulisan ini bukan hanya tulis begitu sahaja, tapi tahu apa ditulis, bila nak tulis, bagaimana nak tulis, nak simpan dekat mana. Dia pesan jangan simpan tempat yang tertentu, takut orang ambil, takut hilang, takut anai-anai. Dia jaga. So ini poin yang seterusnya ialah penjagaan hadis. Penjagaan ini amat penting. Dan penjagaan inilah yang saya nak sebut malam ni, yang membezakan kita dengan orang-orang bukan Islam yang tak jaga buku-buku dia, yang tak jaga dokumen-dokumen sejarah dia. Mereka hari ini merungut kenapa begitu banyak masalah nak rekod sejarah zaman dulu bagi bangsa dia, tamadun dia. Islam alhamdulillah kita ada penulisan bermula peringkat awal, sehinggalah zaman imam-imam hadis. Tadi zaman sahabat, tabi'in semua, imam mazhab. Sampai lepas zaman imam mazhab, timbullah kegemilangan zaman imam-imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan sebagainya. Mereka semuanya dikatakan, boleh kita katakan berada di kurun ketiga hijrah, pada tahun 200 hijrah yang lebih. Kalau kita tengok kehidupan mereka di zaman itu, mereka telah menambah baikkan hafazan, penulisan, penjagaan. Mereka telah menjaga khazanah yang diwarisi daripada sahabat dulu. Dan mereka ni imam-imam yang terkenal, teruji dan dipuji, dan mereka terbukti kehebatan mereka dalam hadis. Terkenal Imam Bukhari dan Muslim, kita semua dengar dalam TV, dalam radio, baca buku hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma kita mungkin tak tahu bila dia, zaman bila dia ada. Dia berada di zaman di kurun ketiga hijrah. Imam Bukhari meninggal 256. Imam Muslim meninggal 261. Imam Tirmizi 279. Imam Ibn Majah 275. Tuan tengok 200. Imam An-Nasa'i 303. Imam Abu Daud 275. Semuanya 200 lebih, 300, awal 300. Ini zaman kegemilangan penambahbaikan penjagaan hadis Nabi SAW. Lepas azan insya-Allah kita tengok hujung sikit bagaimana mereka membuat majlis menyebarkan hadis dan menjaganya, dan apa masalah yang timbul di kalangan orang yang cuba mencipta hadis palsu dan sebagainya. Dalam masa yang singkat insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد Baik, selepas kita melihat bagaimana hadis Nabi itu, apa maksudnya, bagaimana di zaman sahabat, di zaman tabi'in, bagaimana hafazan, dan bagaimana pula penulisan dan penjagaan. Jadi penjagaan itu kita sebutkan tadi bahawa di antara penjagaan itu adalah cara mereka menyampaikan hadis. Ini adalah satu bentuk penjagaan. Para ulama hadis terdahulu, mereka tidak semudah yang kita sangka menyampaikan hadis. Dia tak ada buat satu majlis ramai-ramai datang, ambil satu buku, ini hadis Nabi, ambil balik. Dia tak buat begitu. Di zaman sahabat ke, tabi'in ke, ulama imam mazhab ke, imam-imam hadis lepas itu ke, semuanya berdisiplin yang amat tinggi bila nak sebarkan hadis dan bila nak ambil hadis. Kenapa disiplin ini? Disiplin ini bukan semata-mata untuk dapat pahala. Kita tahu kita dapat pahala kalau kita baca hadis. Kita tahu kita dapat pahala kalau duduk dalam majlis membaca hadis. Tahu, itu kita semua tahu. Tapi disiplin mereka juga adalah untuk menjaga agar hadis itu tidak tersalah salin, tidak tersalah hafal, tidak tersalah sebar. Ini disiplin yang kurang pada zaman ini. Bahkan di zaman sebelum ini pun kurang. Di zaman yang hebat ialah zaman itu, zaman mereka. Kalau kita nak balik jaga hadis Nabi macam yang mereka buat, kena buat seperti yang mereka jaga. Ini biasa. Mereka telah terbukti menjaganya sampai kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini orang jaga hadis sebab dah dibuat untuk kita penjagaan yang banyak. Kita nak sambung.
dah dijaga untuk kita dengan begitu elok. Kita tinggal nak frame je, kita bukukan hadis tu. Dan banyak buku-buku hadis alhamdulillah di zaman sekarang. Kita terjemahkan buku tu, alhamdulillah. Kita scan dan upload buku tu, dapat download, alhamdulillah. Tapi bayangkan susahnya di zaman dulu untuk jaga hadis tersebut. Kita bagi contoh. Bila sahabat dengar hadis Nabi, mereka dengar dengan penuh perhatian. Dan ada di kalangan sahabat yang dengar sekali, tanya lagi Nabi kali kedua untuk pastikan. Ada sahabat yang dengar pada Nabi ramai-ramai, bila balik ditanya sahabat dia, nak pastikan yang didengarnya itu betul, yang dihafalnya itu betul. Dan masalah lagi besar bila nak sampaikan balik. Kita ingat satu hal, bila kita nak sampaikan balik, nak luahkan balik ilmu tu, kesilapan boleh berlaku. Sebab tu sahabat Nabi, bila mereka dah hafal hadis, tiba masa mereka nak ajar balik kepada orang, pada tabi'in tadi contohnya, mereka kan tak sempat jumpa Nabi, maka dia nak beritahu tu, dia susah hati. Susah hati, takut salah, risau, dan ada yang muka dia berubah bila nak baca hadis. Sebab para tabi'in yang di depan ni, orang Islam di depan itu tak sempat jumpa Nabi. Mereka bergantung penuh kepada sahabat-sahabat untuk dengar tentang Nabi. Lalu mereka tulis apa yang mereka dengar. Lalu orang yang menyampaikan itu sedar, sahabat itu sedar, susah. Maka mereka amat berhati-hati. Dan mereka ingat pesan Nabi yang kita patut pesan kepada semua orang di zaman ini, iaitu satu pesanan Nabi dalam kitab ataupun dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dan semua, iaitu Nabi menyebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja menyebut satu benda, menipu di atas nama aku, kata Nabi, dengan sengaja membawa cerita tak betul yang aku tak pernah sebut, yang tak pernah berlaku tentang Nabi disebutkan juga, maka bersiap sedialah, tempahlah tempatnya di dalam neraka. Ulama sepakat dosa besar, bahkan boleh membawa kepada masalah lagi besar bila kita cipta satu benda tentang Nabi yang tak betul. Dan zaman sekarang, orang sekarang ni tak jaga disiplin. Mereka tak cipta hadis palsu, tapi mereka lupa dan mereka sebut tanpa usul periksa. Itu pun masalah. Di zaman sahabat mereka amat jaga. Mereka berhati-hati, buat majlis khas, duduk elok-elok, bagi tahu, salin. Yang salin pula salin dengan betul, berulang kali, pastikan dan cek dan sebagainya. Disiplin ini berterusan, bermakna tuan-tuan dan perempuan, bila nak baca hadis ada disiplin tersendiri. Majlis-majlis diwujudkan, program-program, itu maksud majlis lah, program diwujudkan untuk baca hadis. Dan Abu Hurairah contohnya, salah seorang sahabat Nabi SAW, pernah diperintahkan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan zaman pemerintahan beliau untuk baca hadis di masjid. Dan dia duduk di masjid baca hadis daripada Isyak sampai subuh. Kita kalau buat kuliah dari Isyak sampai subuh, tinggal ustaz tu seorang, tak apa, ustaz tu pun tidur. Isyak sampai subuh, satu program khas bersama Abu Hurairah, dibacakan hadis, dan sahabat dan para tabi'in mendengar dan menyalin. Khas, jaga, buat program di rumah, di masjid, bahkan ada ketikanya di luar rumah, di luar masjid, duduk dan bagi tahu hadis, dan disalin dengan amat teliti. Sebab itulah zaman berzaman wujudnya majlis membaca hadis dan menyalinnya, ataupun kadang-kadang lepas salin baca pula untuk memastikan tiada salah. Sebab tu dalam tradisi ulama ribuan tahun, majlis bacaan hadis ini adalah satu perkara yang mesti dibuat. Walaupun setengah orang dia rasa macam satu benda yang tak berfaedah, dia silap. Semua benda berfaedah kalau ianya berkaitan dengan agama kita. Maksud saya, ada masanya dia huraikan makna hadis, para ulama zaman berzaman. Ada masa dia hafal hadis, dan kebanyakan ulama hafal hadis sikit demi sikit, dia tak boleh hafal banyak-banyak sebab batu lupa. Ada majlis membincangkan soal sahih ke tidak hadis tu, ada satu program lain. Dan ada majlis khas membaca dan menyalin dan mengesahkan salinan hadis.
Kita bagi contoh. Contoh yang terbukti yang jelas, iaitu kitab yang bernama Sahih Al-Bukhari. Bila kita pergi di kedai, kita beli Sahih Al-Bukhari, ada 7,500 hadis lebih. Telah dikarang oleh Imam Al-Bukhari yang meninggal pada tahun 256. Dan dia susun kitab itu selama 16 tahun. Disusun. Bila dia nak baca kepada orang, dia buat majlis khas, dia duduk, dia buka buku dia baca satu-satu. Ribuan orang dekat depan ini tulis satu persatu. Ada yang tulis dah, kemudian baca balik, dia tulis satu persatu. Itu cara. 7,000 hadis, bayangkan bila nak habis. Tapi dia tetap buat. Tak kira lah hari ke, berminggu-minggu ke, berbulan-bulan ke, dia buat majlis baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang buka buku dia. Dia membaca kitab Badil Wahyi. Baca, semua tengok. Betul. Kalau ada salah dia akan betulkan. Kalau ada titik tertinggal, kalau baris silap dia akan fikir balik semua. Ini disiplin. Sampai hari ini tuan-tuan dan puan, ia dibuat oleh para ulama. Cuma kita je tak tahu. Di Malaysia ada orang buat, di negara Arab ada orang buat, bahkan di India, Pakistan, di Eropah ada orang buat. Walaupun kita kata sama sekarang dah ada di buku kan, orang salah kan, boleh print, boleh beli, tapi tradisi itu amat penting. Saya pernah buat. Mungkin tuan-tuan dan puan tak pernah dengar, tuan-tuan tak pernah jumpa saya pun. Saya pun ni pertama kali masuk masjid ni. Pertama kali masuk masjid, bukan pertama kali pergi kuliah. Pertama kali masuk melangkah masjid ni. Mungkin tuan-tuan tak pernah tengok. Alhamdulillah kita dah buat dengan beberapa orang sahabat kita, bekerjasama dengan beberapa tempat seperti universiti, seperti masjid dan surau yang lain. Kita buat majlis bacaan hadis. Itu je. Kita baca sama-sama buku hadis. Semua orang bawa buku dia, kita baca depan, dia dengar. Masing-masing semak bacaan. Tuan-tuan dan puan tahu apa kita jumpa. Pertama, kita jumpa cetakan yang berbeza dan cetakan yang salah. Kita dapat kenal pasti. Zaman sekarang, zaman moden ni, orang kata, dah okey Ustaz, saya beli Sahih Bukhari, Ustaz beli Sahih Bukhari. Kita sama Ustaz. Tapi sebenarnya cetakan tak pernah sama. Cetakan sebab dia komputer dan dia kadang-kadang dicetak untuk tujuan kewangan, untuk berniaga, dia tak jaga sangat teliti tu. Dan saya pernah jumpa banyak buku hadis 40. Ini buku hadis yang paling banyak berulang ataupun paling banyak kita jumpa di kedai buku agama kan. Buku hadis 40 Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal 676 Hijrah. Imam besar dalam fiqh mazhab Syafi'i dan imam hadis. Dia buat buku kecil aja. Dia imam besar buat buku kecil. Buku yang amat hebat. Hadis 40. Tonton tengok di kedai, banyak cetakan mencetak dan menjual buku hadis 40. Banyak bentuk, banyak warna, banyak saiz dan banyak juga pencetak. Harga lain-lain. Bila kita nak ambil semua, tuan-tuan pun sangka, perempuan pun ingat, oh sama Ustaz. Dan nama hadis 40. Penulis ni Imam Nawawi, sama je. Saya pernah buat, alhamdulillah, dengan beberapa orang sahabat di beberapa surau dan masjid. Kita baca hadis 40. Jadi di universiti pun kita buat juga dekat pelajar universiti, mereka buat program. Kita jumpa ada cetakan dan buku-buku yang jual hadis 40 ni cetak salah. Ada yang cetak tak penuh. Ada yang cetak baris salah, itu memang banyak. Ada yang cetak terjemahan salah. Ada yang cetak hadis yang sama, nombornya lain-lain. Hadis 34 sama dengan hadis 35. Lain. Dia apa cerita? Sebab tak ada orang cek. So ulama hadis dulu, sahabat tabi'in, imam mazhab, imam hadis, mereka buat majlis bacaan hadis. Dia salin dah, tapi dia baca sekali lagi, cek. Baca, saya dengar. Saya baca, dengar. Berkali-kali. Untuk memelihara kesilapan. Jangan buat silap. Kita sama sekarang, kan? Ni ada pilih buku mungkin ada sini. Dia tap. Dia bagi kawan dia baca sekali. Dia hantar syarikat cetak. Dia pun sonok. Buku saya yang pertama. Buku saya yang ke-10. Buku saya yang ke-20. Bila cek balik, salah sana eja, salah buku surat, salah. Ini maksud kurang berhati-hati. Ulama hadis ajar kita, majlis baca hadis adalah konsep berhati-hati. Disiplin. Nak baca, kena jaga. Nak dengar, kena betul. Ada orang dengar lain, hafal lain, sebut lain. Ini sebab kekuatan akal, ingatan kita tak sama. Kan? Dia dengar lain. Dia dengar kata,
Ustaz tu sebut Nabi pernah solat pakai slipper. Dia pun hafal Nabi solat pakai slipper. Nabi setiap kali solat pakai slipper. Dah ubah. Lepas tu dia beritahu kat orang. Dia beritahu kat isteri dia. Tahu tak? Tadi abang belajar dekat masjid tu, Nabi suruh pakai slipper untuk sembahyang. Habis. Dah berubah. Daripada pernah jadi setiap kali jadi, daripada kadang-kadang jadi setiap kali sampai jadi wajib. Itu ingatan. So apa lagi yang lebih penting daripada tulis dan cek, hafal dan cek. Sebab tu dalam Quran kita ada tasmi'. Ada orang hafal, ada orang dengar balik. Ada orang hafal, ada orang dengar balik. Walaupun kita dah hafiz 30 juzuk, kita mungkin silap. Dengar saya baca. Kita pun baca, ada orang dengar. Dia kata, salah, betulkan balik. Ini cara ulama hadis ajar kita. Dan mereka berhati-hati menjaga hadis. Mereka menulis dengan tangan, berhati-hati menyalin setiap perkataan. Sehinggalah zaman berzaman, sampailah zaman ulama zaman kemudian ulama guna pencetakan dan sebagainya. Alhamdulillah pada hari ini hasil daripada pemeliharaan tadi, para ulama telah menjaganya. Kita dapat baca Sahih Bukhari dalam internet, boleh keh-keh dengan tangan, tolak atas tolak bawah, download dalam iPad, buat gitu Sahih Bukhari. Zra hafal satu bersurat, zra balik lupa balik. Itu cara kita kan. Klik sini, klik sana, Google search, type, semua keluar. Betapa susahnya dia dijaga dan dipelihara. Kalau kita zaman sekarang boleh kembalikan balik tradisi menjaga hadis. Contoh satu je, iaitu kalau tak pasti jangan cakap hadis. Satu contoh. Sahabat Nabi, para tabi'in, imam mazhab, imam hadis, mereka kalau tak pasti tak cakap hadis, mereka diam. Kalau pasti cakap. Kalau orang tanya, ada tak kamu hafal hadis ini? Saya tak tahu. Saya beri contoh yang paling jelas bagaimana peristiwa berlaku di zaman sahabat sendiri. Bagaimana sahabat mengajar kita jujur dan berhati-hati. Iaitu sebuah kisah yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kisah yang panjang, saya ringkaskan. Nabi berkhutbah Jumaat pada hari yang kemarau panjang. Kemarau. Semasa Nabi khutbah, bangun seorang meminta Nabi berdoa. Wahai Rasulullah, tempat kita dah kemarau lama, tolonglah doa agar hujan. Maka Nabi mengangkat tangan di atas mimbar. Nabi berdoa agar Allah turunkan hujan. Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Sebelum Nabi sudah selesai khutbah, sahabat melihat hujan lebat sehingga basah janggut Nabi. Janggut Nabi bukan macam janggut kita, yang janggut ni cari makan, janggut sikit je. Janggut Nabi tebal, besar. Begitu lebat hujan itu masuk. Kalau janggut kita ni, ambil wuduk pun dah basah luncur, dah habis. Ni hujan lebat, basah janggut. Kemudian pada minggu depan, hujan tak berhenti seminggu. Sahabat-sahabat yang cerita benda ni, mereka nampak seorang lelaki bangun. Itu poin saya nak beritahu sekejap lagi. Tuan-tuan ingat ni. Seorang lelaki bangun, minta Nabi doa. Nabi pun doa, hujan. Seminggu hujan tak berhenti, maka berlaku banjir. Dan berlaku tanaman-tanaman dilimpahi air. Dan susah nak bergerak. Maka pada Jumaat yang seterusnya, bangun seorang lelaki dan minta Rasulullah tolong doa biar berhenti hujan. Dan Nabi buat apa? Dalam hadis sebut, fatabassama Rasulullah SAW. Nabi senyum. Nabi senyum dulu. Sebab minggu lepas minta hujan, minggu ni minta berhenti. Kan? Nabi pun angkat tangan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, biarkanlah hujan itu berada di sekeliling kami, bukan di atas kami. Maksudnya pada tempat-tempat yang perlu saya, ya Allah, bukan pada semua tempat. Doa, maka hujan itu pun ke tepi dan turun, disaksikan oleh sahabat Nabi di langit. Tengok langit berubah. Apa poin saya nak beritahu sahabat tadi? Anas bin Malik, sahabat tadi, bila dia cerita balik kisah ni kepada tabi'in, tabi'in tanya dia, murid dia tanya, wahai Anas, adakah orang yang meminta hujan minggu lepas sama dengan orang yang minta berhenti minggu lepas tu? Itu soalan ni. Itu poin saya nak beritahu ni. Bagaimana sahabat ni dia berhati-hati, dia jujur dengan diri dia. Zaman tu dah berlaku dah, Nabi dah wafat. Anas cerita balik. Seorang tanya dia, wahai Anas, adakah lelaki pertama itu sama dengan lelaki yang kedua?
Adakah orang yang minta hujan pertama tu, dia juga yang bangun pada khutbah yang minggu depan minta berhenti? Tonton agak apa jawapan dia? Baca dalam Sahih Bukhari, Anas kata, la adri, saya tak tahu. Sahabat Nabi, relax, dia jujur, dia bukan jawab sama sekarang. Kalau orang tanya soalan, semua sudah jawab, semua saya jawab ringkas. Kan, soalan bagi 10, saya rangkumkan sekali. Ada pun orang tanya soalan, soalan yang senang lah. Kita dah jawab minggu lepas. Idea kan? Kita dah jawab minggu lepas. Bila minggu depan tanya pula, nanti kita akan jumpa soalan tu. Tu bila nak habis? Bila orang tanya soalan, jawab pandai-pandai. Hasilnya apa? Keluar macam-macam benda yang salah, tersilap. Pantun dia kata hadis, hadis dia kata pantun, syair dia kata hadis, Quran dia kata hadis, tentang sahabat dia kata Nabi, tentang Nabi dia kata sahabat, terbalik. Sebab kita tak hati-hati. Sahabat Nabi dia ingat, tapi ada yang dia tak ingat, dia minta kawan dia jawab. Sahabat lain ada, dia kata la adri. Para tabi'in pun sama. Bila orang tanya satu benda, dia kata saya tak tahu, saya tak ingat. Yang ingat kita beritahu, yang tak ingat jangan beritahu. Bila orang cakap pasal hadis, orang tanya kita, ustaz, ataupun orang tanya kita lah, bukan ustaz, orang tanya, ini puan, ni hadis ke? Anak tanya, ayah, mak, ni hadis ke? Tak tahu cakap tak tahu. Itu style sahabat, tabi'in dan para ulama. Kalau tahu, beritahu. Jangan jadi orang yang nak sangat orang puji sampai salah. Quran tak hafal, kata hafal. Bahasa Arab tak tahu, kata tahu. Hadis tak baca, kata baca. Akhirnya apa jadi? Akhirnya orang tahu juga. Para sahabat dia ikhlas, jujur. Dan dia menjaga takut salah. Bahkan ada sahabat yang bila tua, terlampau tua, dia tak mau cerita pasal Nabi lagi. Dia dah cerita banyak masa zaman muda dia, sampai dia dah tua. Sekarang dia amat tua. Orang tanya, wahai sahabat, kamu pernah jumpa Nabi? Cerita sikit pasal Nabi. Dia kata, saya dah tua, saya takut. Itu disiplin yang kita mesti ikut sampai hari ini. Disiplin tadi penjagaan dari segi penulisan. Yang kedua penjagaan dari segi lisan, percakapan. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Dan Allah SWT tidak menyuruh kita untuk buat benda yang kita tak tahu. Kita cakap, saya tak tahu, saya akan cari, saya akan baca. Sebab tu orang yang ikhlas, dia akan jawab, saya tak tahu, saya akan cari, saya akan baca. Kemudian perkara yang ketujuh saya sebut pada malam ini, iaitu tentang maksud dan huraian hadis. Sebagaimana kita tahu tadi, hadis itu dipelihara sampai zaman hari ini, dijaga dengan disiplin yang berterusan, disampaikan dengan penuh berhati-hati. Sama juga dengan huraian maknanya juga dipelihara dengan berhati-hati. Tak boleh orang nak cerita lebih kurang, baca hadis, hurai suka hati. Tak. Warisan telah ada, para ulama suruh berhati-hati. Tafsir Quran kena jaga, jangan suka-suka. Hurai maksud hadis, ada orang kata tafsir hadis pun boleh, syarah hadis, hurai hadis pun kena hati-hati. Sebab tu para ulama membaca hadis dan menghuraikannya, diwariskan dan diwarisi. Kita hari jangan mata-mata baca terjemahan, tak tahu huraian, terus beritahu ke orang. Dia kata Rasulullah SAW, dia kata Nabi ni rambut dia putih beruban. Ada orang cakap saya baca hadis satu, dia kata rambut Nabi putih beruban, putih semua. Itu salah. Hadis Nabi begitu banyak menyebut Nabi ini uban di kepala dia sedikit. Dan saya nak beritahu tuan-tuan perempuan bagaimana para sahabat menjaga dan baca hati sampai dia beritahu kepada kita di mana uban Nabi. Saya nak beritahu malam ni sebagai penutup kuliah ni, kita beritahu di mana uban Nabi yang diambil daripada banyak hadis termasuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya. Uban Nabi ada di 3 tempat. Pertama, di atas kepala Nabi, bertaburan di atas rambutnya ataupun di antara rambut dia, bertaburan. Maksudnya ada sikit. Sana sini, itu maksud. Dan rambut Nabi penuh dan tebal, dan ada uban di beberapa tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, uban Nabi ialah pada di antara telinga dan mata, iaitu saiban. Jambang Nabi ini, saiban sambung dengan janggut ni, di tepi ini dipanggil dalam bahasa Arab as-sudghaif, iaitu saiban. Janggut Nabi ada sini sikit. Diceritakan dalam kitab-kitab hadis. Dan tempat ketiga janggut Nabi ialah di tempat yang dinamakan anfaqah,
iaitu antara bibir bawah dengan dagu. Di antara dagu, janggut ini dan bibir yang bawah di tengah-tengah ni. Dan orang setengah orang suka simpan ni kan. Ini disimpan, lain tak cukup. Disimpan ni. Ini adalah anfaqah, disitulah tempat uban Nabi. Uban Nabi di atas, di tepi dan di sini. Dan semua jumlah uban Nabi, kata Anas bin Malik, tidak sampai 20 helai. Di sini campur di sini tepi, campur di sini, semua tak sampai 20. Maknanya rambut Nabi dan janggut Nabi dilihat kehitaman. Hitam sampai Nabi wafat tu. Ketika Nabi wafat dilihat oleh para sahabat. Rambut Nabi masih hitam, janggut dia masih hitam dan tebal. Ada beberapa tempat ada uban. Sahabat kira tak sampai 20 helai uban. Kita tak terkira banyak uban. Bukan soal uban. Soalnya ialah hati-hati bercerita. Ada orang cakap tiba-tiba dia beritahu Nabi ni rambut dia putih beruban. Allahu Akbar. Dia tak berhati-hati. So huraian makna kena jaga. Banyak hadis kita buat contoh, semua masa tak mengizinkan. Bila kita baca hadis, contoh kena ingat terjemahan tidak cukup. Direct translation is not enough. Okay. Tak putih. Tak pernah cukup, tak akan cukup. Kita mesti tengok huraian. Terjemahan boleh tengok untuk kita baca, untuk kita tengok pertama kali. Kita baca lagi huraian dia, kita pelajari. Jangan kita baca terus tulis dalam internet. Baca terus ceramah, baca terus cerita dekat orang. Kita tak tahu betul tak betul, takut salah. Terjemahan tidak cukup. Saya pernah jumpa masa saya mengajar buku Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi, imam hadis terkenal, murid Imam Bukhari dan Muslim, meninggal 279 Hijrah. Dia ada kitab nama Sunan Tirmizi. Dalam tu lebih kurang 4,300 hadis. Saya mengajar di masjid setiap bulan. Sampai satu hadis, saya beritahu dekat jemaah, saya baca hadis tu, saya kata, para sahabat dan Nabi bersolat menghadap Baitul Maqdis selepas hijrah lebih kurang 16 ke 17 bulan. Kau tak salah saya lah. Yang penting belas tu. Tiba-tiba jemaah seorang cakap saya, Ustaz, ada belas ke? Kenapa? Dalam kitab tu terjemah 6 atau 7. Tak ada belas. Hilang 10 pada terjemahan. Saya ambil tengok pada hadis yang bahasa Arab dekat atas ada. Pada terjemahan hilang. Itu saya beritahu tak cukup. Kena hati-hati. Tanda kenabian, contoh kedua, tanda kenabian di badan Nabi ada isi yang timbul di belakang ni. Di atas ni, ditimbul. Dalam buku hadis semua ada. Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan boleh tengok bab yang ketiga, ada bab tanda kenabian di belakang. Satu buku, sebab dia bahasa daripada bahasa seberang, dia kata di punggung Nabi. Dia terjemah kat belakang sana, punggung masuk di belakang badan. Tapi orang yang tak faham, berat. Kan? Kemudian ada setengah tu, terjemah, dia kata, terjemahan dia sepatutnya apa? Seorang sahabat memasukkan tangan ke belakang baju Nabi dan memegang tanda kenabian itu. Tiba-tiba ada satu terjemahan, saya jumpa, tak tahu dalam internet ke dalam buku, dia kata, maka sahabat itu memasukkan tangannya ke dalam poket. Ke dalam poket, dia kata, dan menyentuh cincin itu. Ya Allah Rabbi. Hadis itu kata, masukkan tangan di belakang Nabi. Nabi tunjuk baju dia. Sahabat tu nak rasa tanda. Nabi kata, mai. Rasa. Dia rasa. Sepatut terjemah apa? Maka sahabat itu masukkan tangannya ke dalam bukaan baju Nabi dan merasai. Rasa isi dekat sini. Dia terjemah, maka sahabat itu masukkan tangan dalam poketnya dan merasakan cincin itu. Masuk tangan dalam poket, pegang cincin. Jauh beza. Tak pasal-pasal. So kita kena jaga. Saya beritahu poin saya yang ketujuh, huraian dan terjemahan ini mesti digabungkan, dan ini juga warisan daripada para ulama. Sahabat menjelaskan, Nabi jelaskan, sahabat jelaskan, tabi'in jelaskan, imam-imam mazhab jelaskan, imam hadis jelaskan sampai hari ini. Dan poin saya yang terakhir pada malam ni, iaitu kita mesti ada dalam hidup kita ruang dan masa untuk belajar hadis Nabi SAW. Kerana para ulama sejak zaman sahabat sampai hari ini, yang dikatakan ulama hadis ni tidak pernah berhenti belajar. Sebab itu keluar pepatah yang mengatakan menuntut ilmu ni daripada buayan sampai liang lahat. Itu bukan hadis tuan-tuan dan puan, itu bukan hadis. Itu adalah kata-kata hikmah, mutiara kata. Ada orang silap kata hadis. Itu bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi lal lahdi
tuntut ilmu berbuayah yang lahat, bukan hadis. Dia adalah pepatah dan kata-kata hikmah. Dan Imam Ahmad, Imam Mazhab Hanbali, murid Imam Syafi'i, dilihat ke mana-mana membawa dakwat dan pen. Zaman tu dakwat lain, pen lain. Maka ditanya kepada dia, sampai bila wahai imam? Sampai bila? Sampai bila nak belajar? Kamu dah jadi imam. Imam hadis ni maksudnya pakar dalam hadis. Maka dia kata ma'al makhbarah, bersama dakwat ini ilal makhbarah, sampai ke kubur, sampai mati. Dan Imam Al-Bukhari sebut dalam kitab Sahih Bukhari dia bagaimana para sahabat belajar semasa usia mereka telah pun tua, masih belajar. So apa yang nak beritahu penutup poin saya yang ke-8 ialah kita mesti belajar hadis Nabi, pelajari dan kenali Nabi melalui hadis-hadis dia daripada kita muda sampai tua sampai mati, kerana hadis ini tidak pernah berhenti diajar sejak zaman Nabi SAW. Sejak mula hadis dituturkan oleh Nabi kepada Khadijah isteri dia pada malam dia dapat wahyu, sampailah pada hari ini hadis Nabi sentiasa disebut-sebut di seluruh dunia. Malanglah kita, rugilah kita kalau kita tak hadiri kuliah-kuliah pengajian hadis, termasuk kuliah tafsir dan sebagainya, penting, termasuk juga hadis. Malang sekali kalau kita di zaman sekarang yang penuh dengan kemudahan dan tempat pengajian, kita tak teruskan tradisi ini, kerana orang yang belajar hadis, dia dapat begitu banyak kelebihan dan dia dapat begitu banyak disiplin ilmu dan begitu banyak pahala selawat, pahala mendengar nama Nabi dan pahala mendengar kisah hidup Nabi, dan boleh ubah hidup dia. Wallahu alam. Itulah kuliah saya pada malam ini. Saya ulang balik bagaimana kita cerita tentang sejarah munculnya hadis Nabi, bagaimana dia dihafal, dijaga di zaman sahabat tabi'in, ditulis, dijaga dengan hafazan, dijaga dengan penulisan, dijaga dengan penyebaran yang berdisiplin, dan dipelihara sampai hari ini, dan maknanya juga dipelihara. Dan kita sebagai umat Islam hari ini, untuk menjawab keraguan yang ditimbulkan oleh musuh Islam termasuk anti hadis, tak ada cara lain melainkan kita pelajari hadis itu balik untuk dapatkan balik ilmu tersebut. Malam ini hanyalah satu ringkasan tentang sejarah pembukuan dan pemeliharaan hadis. Semoga tuan-tuan dan saya mendapat syafaat Nabi SAW di akhirat, yang mana Nabi mendoakan yang hadis disebutkan tadi. Nabi doakan orang yang sami'a maqalati, dengar hadisku. Dan kita sebut beberapa hadis tadi. Fawa'aha, yang fahami ia. Fahafizaha, dan menghafalnya. Menghafal maksudnya kata ulama bukan hafal ingatan saja, tapi tulis dan sebarkan juga dimasukkan hafizah, menghafal. Faballaghaha, dan menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini tuan-tuan dan puan boleh sebarkan kepada orang lain. Semoga ia dapat manfaat kepada semua orang. Dan walaupun orang tak tahu apa kita buat, tapi penyebaran ilmu itu sampai itu ada kesan dia, maka pahalanya ada sisi Allah. Walaupun orang tak ucap terima kasih kepada kita yang kita sebarkan benda semua ni, walaupun orang tak tahu siapa kita, tapi ganjaran pahala Allah SWT simpan untuk kita. So kita tambahkan satu lagi jalan untuk mendapatkan pahala dengan hadis Nabi SAW. Saya harap kuliah saya malam ini dapat difahami dan menjadi amal soleh untuk saya tuan-tuan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.